وتب علينا. This call is now being recorded. وهداية الصالح ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا. على الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك ورحمتك يا رب اشرح لنا سرنا وسرنا. قال الشيخ المفسر رحمه الله تعالى نفعنا به في الدارين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Katanya telah dahulu maknanya. Telah dahulu maknanya mana ayat ni lah. Sekarang kita ayat ni ayat ke berapa ni? Ya bani di sini lah. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ni. Sini ayat berapa? Lepas tu Samu buka pula. Ada sebut dah sama dengan ni pada tak salahnya ayat ayat 47 rasanya. Cari di sini. Sini ayat ke berapa? Sekarang 122. Lepas tu dulu 40 ke 47. Selepas pada wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat 47. Dulu jadi maknanya ada sebut sama dengan ni pada ayat 47. Sama dengan itu pada ayat 47. Lepas tu nak tengok dalam kitab kita ni muka surat berapa. Dia dulu tu selepas pada cerita Nabi Adam. Selepas ada cerita Nabi Adam tu masuk cerita Banu Israel.
47 pun ada sebut dah. Kalau tulisan Jawi itu ada sebut di muka surat 17. Kalau ayat 40 tu apa tu? Kita tengok ayat 40. Tengok di 40 apa tu? 40 satu lagi. Jangan cari sekejap. Sebab di 47 pun dia muka surat kalau kitab Jawi ni ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, dia kata telah dulu maknanya dan tafsirnya juga. Muka surat kalau kitab Jawi ni muka surat 15. Muka surat 15. Selepas pada cerita Nabi Adam tu terus masuk cerita ni. Pada kata ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Dia betul kata yang sama dengan di sini betul-betulnya 47. Yang sama betul-betul dengan di sini tu ayat 47. Tapi tentang kata ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum tu di ayat 40. Kita. Lepas tu kita tengok di ayat 40 dulu. Sekejap lagi kita tengok pada ayat 47. Lepas tu kita kembali pada tempat kita asal. Jadi ayat 40 pada kitab Nisrah tulisan Jawi ni pada muka surat 15 sebelah bawah. Kita ulang sikit. Katanya ya Bani Israel, Bani Israel. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat oleh kamu akan nikmatku. Jadi maknanya di sini tuju kepada Bani Israel, orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suruh mereka ingatkan segala nikmat Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala bagi kepada nenek-nenek mereka pada zaman dulu, pada zaman Nabi Musa. Sebab tu katanya ingat oleh kamu tu tuju kepada Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Ingat oleh kamu akan nikmatku yang telah aku berikan nikmat atas kamu, tapi bukan kamu betul-betul, yakni atas tok nenek kamu. Tok nenek kamu tu pada zaman Nabi Musa. Apa dia nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada nenek mereka pada zaman Nabi Musa, daripada melepas daripada Fir'aun dan buka laut dan payung awan wa zallal alaihimul ghamam. Gada awan itu meneduhkan mereka ketika mereka ada di padang tih. Dan turun manna dan salwa.
wa anzalna alaikul manna wassalwa. Begitulah. Dan lainnya yang kemudian itu. Dengan bahasa kamu syukur. Jadi mana ingatkan nikmat tu maknanya dengan secara kamu syukur akan dengan bahawa kamu syukurnya dengan mengerjakan taat. Jadi suruh ingat nikmat tu, ingat jaksa Allah Ta'ala buat kepada datuk nenek, tok nenek mereka supaya orang Yahudi itu syukur datang nikmat itu tapi syukur dengan secara taat kepada Allah. Lepas tu setengah yang nak di sini maknanya taat kepada Allah dengan secara beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aufu bi'ahdi. Sini ada tak? Tak ada. Lepas tu sini pulaknya kita tengok dia ayat 47 pula. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya aku telah aku perlebih akan kamu atas segala alam zaman manusia itu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya aku Allah Taala telah aku perlebihkan kamu. Allah Taala bagi jadi orang Yahudi, orang Bani Israel itu orang yang paling lebih atas sekalian segala alam zaman manusia itu. Jadi maknanya wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, maksudnya Allah Taala melebihkan orang Bani Israel di atas manusia yang lain yang bersemasa dengan mereka. Jadi maknanya Bani Israel pada zaman Nabi Musa ialah Bani Israel manusia yang paling lebih daripada segala manusia yang pada zaman itu. Itu saja, bukan sekalian alam tu lebih pada Nabi Muhammad, lebih pada umat Nabi Muhammad, lebih pada segala, jadi Bani Israel lebih pada segala manusia seluruh masa tu, sekalian masa semenjak daripada Nabi Adam sampai ke hari kiamat. Bukan maksudnya begitu. Bahkan Allah Ta'ala melebihkan manusia yang berketurunan Bani Israel lebih pada manusia yang lain yang ada pada zaman itu. Jadi pada zaman Nabi Muhammad, zaman kita, zaman Nabi Muhammad, zaman umat Nabi Muhammad, tidak dilebihkan mereka. Bahkan lebih Nabi Muhammad lagi. Begitu. Jadi maknanya untuk zaman mereka saja, mereka dilebihkan daripada golongan yang lain. Sekat tu saja. Itu maksud dengan katanya wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Lepas tu sini wattaqu dah lagi. Wattaqu yawmal la tajzi nafsun. Di 47 tu ada. Wattaqu yawmal la tajzi nafsin syai'ah. Di 47 tu ada. Di ayat 47. Kita tengok sana. Dia katanya, dan takut oleh kamu akan hari kiamat. Hari kiamat tu ialah yang tiada boleh menolong seorang daripada seorang akan sesuatu. Yang tiada boleh menolong seorang, ini seorang yang mukmin. Tiada boleh menolong oleh seorang yang mukmin daripada seorang, ini seorang yang kafir. Akan sesuatu. Jadi pada hari kiamat tu seorang pun, siapa pun tak boleh tolong menolong akan satu lagi untuk nak lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala.
wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tiada diterimakan daripada hari kiamat tu akan syafaat. Tak diterimakan. Jadi maknanya tak terima tolong menolong tu maknanya orang mukmin tak boleh menolongkan orang kafir. Orang mukmin tak diberi izin untuk syafaatkan orang kafir. Dengan mana orang kafir tidak ada siapa yang boleh menolongkan kepada mereka, dan juga orang kafir tidak ada siapa yang boleh mensyafaatkan mereka akan kafir itu daripada untuk nak lepas daripada azab. Jadi mana kalau orang mukmin sama-sama orang mukmin boleh syafaat, itu tak menafi. Katanya tidak boleh nak syafaat tu dengan sebab orang kafir tidak ada siapa pun boleh nak syafaatkan dia, boleh nak tolongkan dia daripada azab. Wala hum yunsarun, dan tiada mereka itu ditolongkan mereka itu yang boleh melepas daripada azab apabila tiada mengikut mereka itu hukum Allah. Itu. Apabila tidak mengikutkan hukum Allah, maknanya tidak mengikut, tidak beriman, maka tak boleh nak siapa pun nak tolongkan mereka. Sebab mereka adalah orang kafir. Tapi tak menafi katanya kalau sama-sama orang mukmin tu ada pertolongan, ada syafaat. Maka kita kembali pada tempat kita asal. La tajzi nafsun an nafsin syai'an, tiada mengenai, tiada apa ni? Tiada wattaqu yauman, dan takut oleh kamu akan satu hari kiamat. Maknanya takut oleh kamu akan hari kiamat. Maknanya takut hari kiamat, mana takutkan azab yang ada pada hari kiamat. Mana takut olehmu akan satu hari, tapi hari ini tidak dikehendaki hari itu maknanya 24 jam atau 12 jam tu bukan maksudnya hari. Yang kita kata hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin itu bukan begitu. Dikehendaki hari itu masa. Maknanya masa depan tu ialah masa kiamat tu kita kena takut. Takut apa? Takut kena azab di hari kiamat. Panggil hari, tapi tak boleh tanya hari Sabtu ke hari Ahad ke hari apa. Bukan maksud dengan hari ini masa. Jadi takut takut ke hari kiamat, mana takutkan azab yang dilakukan pada hari kiamat. Lepas tu takut kena azab tu maknanya kena mengelak daripada perkara yang menyebabkan kena azab. La tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Yang jadi hari kiamat tu hari yang tiada tak dapat nak baca. Siapa dapat baca tulis dengan Rumi. Saya tak tahu nak baca. Mengkaya kot. Dan menolong seorang daripada seorang itu akan suatu.
Mengkaya. Sebab dulu dia tafsir mana gitu. Yang jadi hari kiamat tu yang tiada mengayai. Mengaya. Mana kaya lah. Tiada mengaya, mana tak boleh wilpas. Dan menolong seorang, yakni seorang yang mukmin daripada seorang kafir itu akan suatu. Mana sama. Jadi mana hari itu tu orang kafir, orang mukmin tak boleh nak tolongkan orang mukmin. Orang mukmin tak boleh nak tolong kan orang kafir untuk nak lepas daripada azab. Suatu perkara pun tak boleh nak tolong, tak boleh nak mekayai, nak bagi lepas. Wala yuqbalu minha adlun. Dan tiada terima daripadanya tebusan. Tebusan untuk nak lepas daripada azab. Nak bayar ke untuk nak lepas daripada azab, tidak diterimakan. Wala tanfa'uha syafa'ah. Dan tiada manfaatkan dia oleh syafa'ah. Maknanya dengan sebab syafa'ah tu tidak diberi izin. Untuk orang mukmin syafaat kepada orang kafir. Apabila tidak diberi izin, macam mana nak ada? Macam mana nak ada manfaat, ada faedah? Dan tiada manfaat, tiada berguna kan dia, kan seorang yang kafir itu oleh syafaat. Kalau orang mukmin nak syafaat kepada orang kafir, syafaat itu tak berguna. Sebab apa? Sebab tidak diberi izin untuk syafaat orang mukmin kepada orang kafir di awal lagi. Kalau nak buat pun saja. Gitu. Walahum yunsarun, dan tiada mereka itu ditolong. Tiada mereka itu, orang kafir itu ditolong, mereka itu lepas daripada azab Allah. Tidak ada siapa yang boleh nak tolong. Kalau ada salah kufur, kalau ada kufur dengan Allah, maka akan kenalah azab. Tak ada siapa yang boleh nak tolong untuk nak cakap, untuk nak bayar, untuk nak apa lepas daripada azab, tidak ada. Itulah. Semuanya telah lepas. Cumanya di sini macam mana sebut, sebagaimana sebut di dalam tafsir Khazinnya, dia katanya kenapa diulangkan 2-3 kali perkataan ini dalam satu surah. Jawabnya untuk nak mengkejapkan, untuk nak jadi peringatan kepada mereka. Sebab benda yang penting, biasanya selepas sebut, lepas tanya. Untuk nak bagi mereka tidak lalai daripada perkara ini. Sebab tu diulang 2-3 kali. Lebih laginya, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sakat ni dah kali yang ketiga. Ni kali yang ketiga disebut. Lepas tu wattaqu yauman, ini kali yang kedua disebut di dalam surah ini. Maka diulangi sana itu supaya nak jadi nak jadi peringatan kepada mereka supaya mereka tak lalai dengan perkara ini. Tidak katanya kenapa dalam Quran tu sebut perkara yang sama. Asalnya kalau kiranya dah cerita, tak payah cerita dah. Memanglah kalau asal benda biasa-biasa begitu, kalau dah cerita tak payah cerita balik. Asalnya begitu, tapi diceritakan balik 2-3 kali sana itu untuk nak menambahkan peringatan. Boleh jadi ada kelalaian daripada mereka. Bahkan sungguh mereka tu lalai daripada perkara ini. Sebab tu kena tanya, lepas tanya. Lepas selepas pada buat ketekanan, kena buat ketenganan balik. Sebab mereka biasanya tak ingat kepada nikmat dan perkara yang disebut ini. Sebab itulah selepas sebut pula. Selepas sebut pula. Tak boleh kita katanya macam mana ulang benda yang sama, tak ada faedah. Bukan tak ada faedah. Faedahnya untuk nak beri peringatan. Seperti orang yang lekat hutang, yang berhutang duit kat kita tu, masa dah sampai, tunggu tak bayar, kita tanya. Dia kata nanti bulan depan. Sampai bulan depan dia tak bayar pula, kita tanya pula. Selama mana tak dapat bayaran, kita tanya. Begitulah. Jadi maknanya jangan kata bulan lepas dah minta. Kenapa bulan ni pula minta? Kau tak bayar lagi? Begitulah.
Jadi maknanya Banu Israel mereka tidak syukurkan nikmat Allah Ta'ala, sebab tu selepas sebut pula. Begitu. Kemudian jadi mulai daripada awal yang 40 dulu, ayat 40 dulu. Selepas pada cerita Nabi Adam ni. Awal-awalnya cerita Nabi Adam. Selepas pada cerita Nabi Adam tu diikuti dengan cerita Banu Israel berpanjangan sampai ke sini. Maka ceritaan tentang Banu Israel dah sampai ke sini, akhirlah dia. Maka sekarang masuk pula pada cerita yang lain pula. Katanya pencubaan Nabi Ibrahim dengan 10 perkara. Jadi di sini pula nak cerita pasal Allah Ta'ala buat ujian kepada Nabi Ibrahim. Lepas tu ujian yang Allah Ta'ala bagi uji kepada Nabi Ibrahim tu adalah bilangannya 10 perkara. Firmannya wa idzibtalah, wa idzibtalah. Ya id, asalnya id. Kalau tidak idzibtalah, ya asalnya id. Lepas tu berjumpa dengan sakin, baca idzibtalah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ketika ni, dan sebut oleh kamu wahai Muhammad, ketika mencuba akan Nabi Ibrahim itu oleh Tuhannya, dan ketika mencuba, menguji, memeriksa, mana lebih kurang mencuba atau menguji akan Nabi Ibrahim itu oleh Allah, oleh Tuhannya. Jadi Allah Ta'ala mengujikan Nabi Ibrahim dengan beberapa perkara, katanya 10 perkara. Dengan beberapa kalimah, yani dengan beberapa perkara-perkara. Dengan beberapa kalimah, dengan beberapa kalimah, dengan beberapa perkara daripada suruhan dan larangan. Kita katanya, kita tafsirnya begitu. Dengan beberapa kalimah, jadi dengan beberapa perkara daripada suruhan dan larangan. Jadi 10 perkara tu setengahnya perkara yang Allah Ta'ala suruh dia buat, dan setengah daripadanya Allah Ta'ala larang daripadanya. Bukan kalimah mana cakapan tu, bukan. Bukan mana kalimah mana cakapan perkataan tu, bukan. Maknanya perkara-perkara. Semuanya 10 perkara. Terdiri daripada setengahnya perkara yang dia suruh, setengahnya perkara yang dia larang. Jadi katanya telah itu Allah Ta'ala mencubakan akan Nabi Ibrahim. Mencuba artinya menguji. Tapi kita kena jaga sikit bahawasanya biasanya kalau kita makna kata uji ni macam mana? Seperti ujian sekolah. Maknanya kita sama kita, kalau kita buat ujian tu tujuannya kita nak tahu benda yang tersembunyi pada diri seorang. Misalan kita katanya dia ni ada ilmu ke tidak ada ilmu. Maka kita ujilah dia supaya kita boleh tahu ilmu dia ada ke tidak. Jadi maknanya sebelum pada diuji tu, kita yang menguji ni tak tahu lagi. Tengok kalau sekolah tu belum pada periksaan tu, jadi maknanya seolah katanya dia tak tahulah, pihak sekolah tu tak tahulah pelajar dia tu pandai ke tak pandai, dah tahu ke tak tahu.
dah faham ke tak faham, dah hafal ke tak hafal, jadi tak tahu, kena buat ujian dulu baru boleh tahu. Kata orang ni sakat ni, fahaman dia, pandaian dia, kebolehan dia sakat ni. Jadi maknanya belum pada uji tu, maknanya kita tak boleh tahu. Itu ujian kita sesama kitanya. Begitulah, untuk nak tahukan perkara yang sembunyi, perkara yang tak ditahu sebelum pada kita nak uji. Jadi perkara tu akan nyata selepas pada kita ujian. Kita buat ujian. Itu ujian kita sesama kita. Tetapi kalau sebut kata Allah Ta'ala ujikan kepada kita manusia, samalah Nabi Adam ke Nabi Ibrahim ke siapa saja, maka uji ni bukan nak tahu, sebab kita cakapnya begitu. Allah Ta'ala menguji apabila Allah Ta'ala bagi sakit kita. Biasanya kita cakap Allah Ta'ala nak ujikan kita supaya nak tengok kita ni sabar ke tidak. Maka kalau cakap gitu pada zahirnya salah. Allah Ta'ala memberi sakit, menjatuhkan kita dalam sakit supaya dia nak tahu. Itu salah cakap gitu. Supaya dia nak tahu kita ni nak sabar ke tak nak sabar, ada sabar ke tidak sabar, bergelah-gesah ke tidak. Jadi maknanya belum pada dia uji tu Allah Ta'ala tak tahu lagi lah. Maka tak tahu tu apa dia? Jahil tu mustahil pada Allah Ta'ala. Sebab tu tak boleh kita faham mana uji tu, uji Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, atau ujian Allah Ta'ala kepada orang-orang lain sekalipun. Uji dengan mana nak tahu tu, bukan dia. Bahkan itu adalah mustahil pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tidak harus. Bahkan kita kena tanggung katanya ini atas jalan majazi. Kalau kita sama manusia tu, maknanya panggil ujian lah untuk nak tahu lah. Tapi Allah Ta'ala, dia dah tahu. Dia dah tahu. Nak sabar ke tak nak sabar, boleh buat, boleh tunai ke tak boleh tunai, dia dah tahu sedia kala lagi. Sebab ilmu Allah Ta'ala-nya begitu. Cumanya kalau kita panggil uji, dia pun panggil uji jugalah. Tapi berbezanya. Seperti kita katanya kasih, Allah kasih kita tu tak sama. Kasih kita datang perasaan di hati Allah, bukan begitu. Begitulah. Itu supaya kita teringatnya begitu. Artinya boleh dijawab katanya nak tahu tu untuk kita sama kita ni tahu. Dia dah tahu sedia kala dia. Jadi maknanya macam kita katanya Allah Ta'ala mengujikan saya, mengujikan kita dengan kesakitan supaya nak tahu. Siapa nak tahu? Sama kita ni nak tahu. Dia dah tahu. Untuk nak beritahu kepada sama-sama kita manusia. Bukan dia tu nak tahu. Boleh kita jawabkan begitu juga. Kembali kepada cerita kitanya. Allah Ta'ala mengujikan Nabi Ibrahim dengan beberapa perkara. Setengahnya surahan, setengah tu larangan. Maka dia kata di sini dengan 10 kalimah yang 10. Mana perkara yang diuji itu, ujian sekali ini tu ialah 10 perkara. 5 pada kepala. Mana 5 perkara daripada 10 perkara tu berlaku kat kepala. Iaitu matmadah, berkomor. Ini suruh. Dan istinsyak. Tu ada. Berkomor-komor itu matmadah. Dan masuk air ke hidung itu istinsyak. Dan siwak. Bersugi. Bersugi. Dan waqassu syarib, guntingkan misai, wa farqur ra'si, dan belah rambut kepala. Bukan belah kepala, belahkan rambut kepala. Belahkan rambut kepala tu begini, masa kita sikap tu jangan kita sikap naik gini. Letak di belah, belah ni, turun kat sini, ni. Kita sikat rambut tu, turun sini, turun sini. Jadi nampak jalan, nampak lorong kat tengah ni. Kat tengah ni, tu mana kita sikat tu turun begini. Turun begini. Jangan naik gitu. Itu tak jadi berbelah. Itu maknanya wafar qurra'si, belah rambut kepala. Bukan ambil seorak rambut, belah dengan pisai,
pisau, bukan begitu. Maknanya belah tu maknanya di sini. Ni panggil mafraqur ra'si. Di sini panggil mafraqur. Ya kalau kiranya nak kira betul-betulnya mafraqur ra'si ni ambil betul dengan hidung. Batang hidung tu naik. Naik betul sini. Tu betul dengan batang hidung ni. Tengah lalu pergi. Itu panggil mafraqur ra'si. Apa tu? Maka farqur ra'si itu cara kita sikat rambut sebelah kiri turun sebelah kiri, sebelah kanan turun sebelah kanan. Jadi maknanya bukan akak naik turun ke belakang ke semua, bukan begitu. Itu dikandaki farqur ra'si. Limu pada badan, iaitu kerat kuku potong dan cabut bulu ketiak dan halqul anati, cukur bulu ari-ari dan khitan. Khitan. Jadi sebab itulah katanya sunat bersunat mana mengikut sunat bersunat tu mana tariqah, cara. Sebab tu bersunat mana mengikut cara yang membuat oleh Nabi Ibrahim. Dan khitan sunnatun Nabi Ibrahim, sebab yang mula berkhitannya ialah Nabi Ibrahim. Manusia yang mula berkhitan tu ialah Nabi Ibrahim. Dan istinja wajib. Dan istinja menyuci daripada hadas, daripada adaki hadas besar itulah. Daripada buang air, buang besar, begitu. Lepas tu yang saya kata tadi, beberapa perkara, setengahnya larangan, setengah tu suruhan. Di mana kalau tengok tu mana suruh semua. Memanglah dalam suruh ada larang. Suruh berkumur, jangan tak berkumur, itu larang. Suruh apa lagi? Suruh bersugi, jangan tak bersugi. Begitu. Apabila Allah Ta'ala mengujikan Nabi Ibrahim dengan beberapa perkara yang disebut, mana Allah Ta'ala ujikan dengan mana Allah Ta'ala suruh dia buat. Buat perkara-perkara yang 10 perkara tadi. Maka apa tunaian Nabi Ibrahim? Fa'atammahunna, maka mensempurna ia akan sekalian dengan tamam. Dengan sempurna. Tamam tu mana sempurna. Dengan maknanya maka mensempurna ia, ya Nabi Ibrahim akan sekalian itu 10 perkara tadi dia tunai ke semua. Tunai itu dengan secara sempurna. Maknanya begini, kita tafsir sekali lagi. Mana fa'atammahunna, mana maka menunai oleh Nabi Ibrahim akan 10 perkara itu dengan secara sempurna. Kita tafsir gitu senang nak faham. Maka menunai oleh Nabi Ibrahim akan 10 perkara itu dengan secara sempurna. Bukan buat lepas-lepas begitu tu, tidak. Dia buat satu-satu tu dengan secara sempurna, betul-betul buatlah. Itu mana fa'atammahunna, maka menunai oleh Nabi Ibrahim akan 10 perkara itu dengan secara tamam, dengan secara sempurna. Nabi Ibrahim boleh tunai semua. Lepas tu bukan tunaian biasa, tunaian dengan secara sempurna. Berjayalah dia. Qala inni ja'iluka lin-nasi imamah. Qala inni ja'iluka lin-nasi imamah. Firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim lagi. Firman oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim lagi. Bahwasanya aku jadikan dikau, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, bagi manusia itu imam. Apa makna imam? Tempat ikutan pada agama. Jadi maknanya
Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Allah akan menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai ikutan bagi manusia kesemuanya. Jadi maknanya Nabi Ibrahim itu Allah Ta'ala jadikan dia ikutan bagi manusia yang zaman dia terus sampai ke sekarang. Sekarang kita umat Nabi Muhammad. Jadi maknanya kita umat Nabi Muhammad pun itu ada ikutan Nabi Ibrahim juga. Ada mengikut Nabi Ibrahim juga. Begitu. Itu maknanya. Aku jadikan di kau. Engkau tu siapa? Wahai Ibrahim. Ya Ibrahim. Bagi manusia. Ini ikutan. Kita baca begini. Kita baca ambil depan, kita letak belakang, belakang letak depan, kita baca begini. Aku bahasa aku jadikan di kau ya Ibrahim tanpa ikutan pada ugamu bagi manusia. Begitu. Jadi Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim tu tempat ikutan jadi pengikut. Pengaruh, pengikut pada kerjaan, pada ugamu, yakni pada kerjaan ugamu. Pada ugamu, yakni pada kerjaan ugamu, ikutan tu yakni sampai ke hari kiamat. Kita jaganya begitu. Jadi ikutan tu, tempat ikutan yakni sampai ke hari kiamat. Sampai ke hari kiamat. Jadi ikutan. Sebabnya, tapi jaga sekali lagi. Ikutan yakni pada setengah-setengah perkara atau dengan secara ijmal. Jadi ikutan tu dengan secara ijmal. Ikutan bagi orang kemudian sampai ke hari kiamat tu dengan secara ijmal, maknanya bukan setiap perkara. Jadi maknanya tengok. Kita ni syariat Nabi Muhammad tu ada ikut syariat Nabi Ibrahim juga setengah-setengah. Bukan arti katanya syariat Nabi Muhammad ada pakai syariat Nabi Ibrahim, bukan, syariat masing-masing tetapi ada sama. Tengok yang kita ada buat sama dengan Nabi Ibrahim, setengah daripadanya kita ada khitan, tu ikutan Nabi Ibrahim. Ada khitan, ada buat haji, ada apa tu banyak perkara. Tapi setengah perkara tu Nabi Ibrahim tak buat, kita ada buat seperti puasa. Macam kita puasa bulan Ramadan, semayang dengan kaifiat kita semayang 5 waktu, itu tidak adalah dalam syariat Nabi Ibrahim. Tapi dengan cakap dengan secara luas-luasnya, dengan secara ijmal tu, jadi maknanya tidak ada nabi-nabi selepas pada Nabi Ibrahim. Maknanya kita maklum bahwasanya selepas pada Nabi Ibrahim, nabi yang ada selepas pada Nabi Ibrahim kesemuanya daripada keturunan Nabi Ibrahim kesemua. Sebab Nabi Muhammad kita pun keturunan Nabi Ibrahim juga. Lepas tu nabi-nabi daripada Banu Israel pun anak cucu Nabi Yaqub kesemua. Nabi Yaqub tu cucu Nabi Ibrahim. Begitu. Jadi maknanya tidak ada Nabi kemudian daripada selepas pada Nabi Ibrahim itu, malaikat adalah tempat ikutan yang jadi ikutan kepada Nabi Ibrahim. Tapi tidak ke semua. Jadi adalah tengok berkhitan, itu ikutan Nabi Ibrahim. Ikutan Nabi Ibrahim. Tengok kita Nabi Ibrahim ada berkumu, kita ada berkumu. Nabi Ibrahim ada bersugi, kita ada bersugi. Potongkan misai, kita pun disunatkan juga. Tapi di sisi Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim tu ialah wajib. Berkumur tu wajib, kita adalah sunat. Lepas tu membelahkan rambut kepala di sisi kita, di sisi dia tu wajib, di sisi kita adalah sunat. Itu tak sama, tapi sama-sama ada. Lebih kurang, dengan secara lebih kurangnya begitu. Jadi maknanya perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim buat tu, kebanyakan disuruh akan orang nabi-nabi kemudian pada dia buat juga. Tapi tak keseluruhan. Dengan secara ijmal tu begitulah. Jadi maknanya tak menafilah katanya syariat Nabi kita, syariat Nabi Ibrahim berlainan. Berlainan.
Berlainan mana syariat Nabi kita Muhammad menasahkan syariat Nabi yang sebelum pada dia. Itu dengan secara ijmal, gitulah. Ada sama, ada tak sama. Ada ikut, ada tak ikut. Gitulah. Qala wa min dzurriyyati. Katanya, kata Nabi Ibrahim, dan daripada anak cucu aku jadikan imam. Jadi maknanya dia Nabi Ibrahim, apabila Allah Ta'ala cakap sama Nabi Ibrahim, seolah katanya, wahai Ibrahim, aku akan jadikan dikau sebagai pengikutan pada bab agama. Maka Nabi Ibrahim jawab, lepas tu minta anak cucuku pun jadi macamku juga. Gitu. Itu mana? Kata, ya Ibrahim, dan daripada anak cucu aku jadikan imam. Di mana Ibrahim minta lah. Jadi kalau Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim tu jadi imam, jadi ikutan, maka Nabi Ibrahim minta daripada Allah, anak cucu dia pun jadi ikutan bagi orang juga. Jadi maknanya, inilah, bapa tak terlupakan anak ni. Kalau orang bagi benda pada kita, ada orang tu hadiah baju pada kita, kita pun terima. Ini baju untuk engkau. Kita pun jawab. Lepas tu anak saya, lepas tu bagi pula. Lepas tu isteri saya, lepas tu mak ayah saya, anda dapat banyak. Tapi tak tergamuk kita nak buat gitu. Tapi seolah begitulah cakapannya. Bagi pada Nabi Ibrahim tanya, minta pula. Lepas tu anak cucu kami macam mana? Nak begitu jugalah. Gitu. Dan kata ia, ya Nabi Ibrahim, dan daripada anak cucu aku jadikan imam juga. Maka Allah Ta'ala pun sanggup. Tapi sanggupan Allah Ta'ala itu sanggup nak bagi, tapi atas syarat. Qala la yanalu ahdi zalimin. Firman Allah Ta'ala, tiada mencampaikan janji aku jadi imam itu akan segala yang zalim, kafir daripada mereka itu, daripada anak cucu Nabi Ibrahim. Jadi maknanya Allah Ta'ala dengan secara ringkasnya, jadi Nabi Ibrahim minta juga anak cucu dia jadi ikutan bagi orang juga. Maka seolah kata Allah Ta'ala, aku janji nak bagi. Tapi janji nak bagi kepada orang yang tak zalim, tidak kufur. Dengan mana janji yang ini, janji nak bagi jadi imam pengikut juga, tak masuk orang kafir, orang zalim. Jadi maknanya anak cucu Nabi Ibrahim sekiranya orang yang baik akan dijadi ikutan bagi orang. Dan perjanji masuk, jadi mana yang baik masuk dalam perjanjian nak bagi jadi imam. Kalau yang zalim, yang kafir tak masuk dalam perjanjian untuk nak jadi imam. Jadi maknanya Allah Ta'ala tak jadikan orang yang zalim, yang kafir daripada anak cucu Nabi Ibrahim sebagai ikutan bagi orang ramai. Itu mana katanya la yanalu, tiada mencapai, tiada melekapi janjian dia ni akan orang zalim. Janji nak bagi, kalau tak zalim, pada orang tak zalim dia bagi, kalau yang zalim tak bagi juga. Jadi mana katanya tiada sampai, tiada mencapai, yakni tiada melekapi. Tiada melekapi janjian Tuhan, janjian aku. Jadi apa janji itu? Janji nak bagi jadi imam. Tiada mencapai janji aku, apa janji itu? Nak bagi jadi ikutan, jadi imam. Tiada mencapai akan segala yang zalim, yang zalim-zalim, yang kafir daripada mereka itu, daripada anak cucu Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Maka Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad pun anak cucu Nabi Ibrahim juga. Nabi Muhammad sendiri pun anak cucu jugalah. Tapi kenapa Yahudi tak jadi ikutan? Sebab mereka itu jadi kufur, jadi zalim. Tidak taat kepada Allah. Itulah. Kemudian kita akhir pada kata wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim.
واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما قصناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Sama-sama. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.